Wilayah Ekonomi Pantai Timur East Coast Economic Region atau ECER merupakan wilayah pembangunan ekonomi di Malaysia yang ketiga selepas Wilayah Pembangunan Iskandar WPI di Johor dan Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER di utara Semenanjung Malaysia. ECER melibatkan 3 buah negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan serta daerah Mersing di Johor. Wilayah ECER merangkumi kawasan seluas 66,000 km persegi daripada keluasan Semenanjung Malaysia. Wilayah ini didiami oleh seramai 4.3 juta penduduk daripada jumlah penduduk Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dipacu oleh 5 kelompok ekonomi utama iaitu sektor pelancongan, sektor minyak, gas dan petrokimia, sektor pembuatan, sektor perniagaan tani dan pembangunan modal insan serta keusahawanan. Namun persoalannya, mampukah agenda sosioekonomi di wilayah ekonomi Pantai Timur yang dilaksanakan menerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC digalas? Daripada saya tak pandai berniaga sehinggalah saya boleh berniaga dengan sendiri. Sebelum tu memang saya zero lah, tak tahu apa-apa. Jadi lepas daripada program tu saya masuk, memang saya banyak dapat faedah. Alia pandai dah menggunakan komputer. Sekarang memang saya fikir, okey, bolehlah orang baca sikit, boleh orang. Yalah aku duk tengok tu, memang okeylah ni. Dengan menyertai program ni, saya belajar teknik-teknik barulah. Dia lebih mudah semua ikut dengan standard. Sebab sebelum ni menjahit pun suka hati kita. Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER yang kaya dengan sumber semula jadi, warisan dan budaya merupakan asas bagi memajukan sektor ekonomi. Ekonomi yang dapat menjana pendapatan, bersaing serta maju sama ada di peringkat serantau maupun global dan juga berasaskan kepada liberalisasi ekonomi. Pembangunan ECER ini melangkaui masa selama 12 tahun dari tahun 2007 hingga 2020 bertujuan untuk membawa perubahan dalam bentuk pembangunan yang unik, dinamik dan berdaya saing melalui projek dan inisiatif berimpak tinggi. Empower ECER ini adalah merupakan program pembangunan modal insan khususnya untuk disasarkan kumpulan B40 lah dan dilaksanakan melalui ECER. Dan program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Program ini mengandungi ada dua komponen yang besar iaitu program latihan akademik untuk pelajar-pelajar miskin dan yang kurang cemerlang untuk meningkatkan prestasi mereka supaya mereka mempunyai masa depan yang cerah. Kira-kira 5,300 orang asli di seluruh wilayah ekonomi Pantai Timur ECER termasuk lebih daripada 1,250 orang asli di Kelantan telah mendapat manfaat daripada program pembangunan modal insan Empower ECER menerusi ECERDC. Bagi Alia yang menghadapi peperiksaan pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR pada tahun ini, bersyukur dengan program latihan akademik yang dilakukan di bawah program Empower ECER. Program Empower ECER terdiri daripada program latihan akademik untuk pelajar berprestasi rendah di kalangan keluarga miskin. Ini merupakan inisiatif pembangunan modal insan inklusif untuk rakyat dari segenap latar belakang sosioekonomi, termasuk masyarakat orang asli.
Program ini telah mengubah kehidupan masyarakat orang asli di wilayah ini dan membolehkan mereka menjadi sebahagian daripada kemajuan sosioekonomi di ECER. Hal ini dapat dilihat menerusi tahap pendidikan yang pertama baik dan kadar celik huruf yang lebih tinggi di kalangan pelajar orang asli di kawasan luar bandar. Pertama kali dilancarkan di Bentong Pahang pada tahun 2010, Empower ECER sehingga kini telah diperluaskan ke 29 daerah di seluruh ECER termasuk 10 jajahan di Kelantan. Ia telah memberi impak kepada kehidupan rakyat dengan lebih tumpuan kepada kumpulan berpendapatan B40. Dalam usaha untuk mendekati lebih ramai anggota komuniti orang asli, pihak ECERDC menyedari akan perlunya pendekatan yang lebih khusus untuk menangani cabaran-cabaran unik yang dihadapi mereka. Oleh sebab itu, pihak ECERDC telah menjalin kerjasama dengan Yayasan My Kasih untuk menyesuaikan program sedia ada bagi memenuhi keperluan pelajar orang asli di ECER. Di kawasan Sungai Ruar ini, KPI-nya agak berbeza kerana mereka menghadapi masalah tidak datang ke sekolah, exam dan sebagainya, dan juga isu 3M yang tak melepasi tahap yang minimum 3M. So, tumpuan program akademik di kawasan Sungai Ruar ini dari segi akademik ialah dari segi kedatangan mereka ke sekolah dan juga untuk menguasai 3M. Dan Alhamdulillah berdasarkan rizal-rizal yang lepas, kita dapati kedatangan ke sekolah tu dan juga exam tu hampir 1%. Hampir 1%. Dan peningkatan dari segi tahap pelajaran pun agak memuaskan. Walaupun mereka tak dapat 5A, tapi dari segi daripada yang langsung tak lulus, boleh lulus dan sebagainya. Itu merupakan satu pencapaian yang boleh membanggakan berbandingan sebelum masuk ECER dulu. Alia binti Alang merupakan salah seorang daripada 182 pelajar orang asli dari Sekolah Kebangsaan Sungai Rual yang sedang menyertai program Empower ECER My Kasih. Anak sulung dari 3 adik-beradik ini hilang minat untuk belajar setelah ditinggalkan oleh ibu bapanya beberapa tahun lalu dan terpaksa tinggal bersama ibu saudaranya. Alia telah gagal dalam semua mata pelajaran ketika di tahun 1. Alia kemudiannya telah dipilih untuk menyertai program latihan akademik Empower ECER pada tahun 2012. Sejak menyertai program ini, dia telah berjaya meningkatkan prestasi akademiknya melalui kelas tuition dan kelas motivasi percuma yang disediakan. Cuk kelas tambahan selepas tamat sekolah in kelas tambahan. Betul, kalau in susah menjawab soalan, in tanya ada cikgu. Setelah ECERDC menjalin kerjasama dengan Yayasan My Kasih bermula pada tahun 2017, Alia dan rakan-rakannya kini menikmati allowance bulanan tanpa tunai bernilai RM60 untuk membeli makanan harian di kantin sekolah serta buku, alat tulis, pakaian sukan dan keperluan pembelajaran lain dari koperasi sekolah. Sejak program Empower ECER diperkenalkan, sekolah ini telah menyaksikan peningkatan yang ketara dari segi kehadiran pelajar dan pencapaian akademik. Masyarakat orang asli menghadapi banyak cabaran dalam mendapatkan pendidikan seperti perjalanan yang jauh untuk ke sekolah, motivasi yang rendah dan juga kemiskinan. Kesemuanya ini merupakan faktor penyumbang kepada kadar kehadiran yang rendah dan prestasi yang lemah di sekolah. Sebelum ini, hanya ada 1 atau 2 pelajar orang asli yang boleh membaca dan menulis. Tetapi, selepas program Empower ECER mula dilaksanakan oleh ECERDC pada tahun 2012, kehadiran pelajar mula meningkat. Program Empower ini telah melahirkan ibu bapa yang sedar tentang pentingnya pendidikan di kalangan anak-anak mereka. Bukti yang ketaranya kalau dulu kedatangan anak-anak pelajar di SK Sungai Ruar ni hanya 40% hingga 60% sahaja. Jadi sekarang ini setelah kehadiran Empower
akhirnya kita dapati kehadiran murid-murid ke sekolah telah mencapai 90 hingga ke 97%. Pada tahun lepas, 97% pelajar mencatatkan kehadiran 100% dan perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Hasilnya, kadar celik huruf telah melonjak dan menjelang akhir tahun 2017, lebih separuh daripada pelajar orang asli dapat membaca dan menulis dengan baik. Dengan pelibatan aktif Mahkasih sejak tahun 2017, kebajikan para pelajar juga terjaga sekaligus memastikan pendekatan yang lebih menyeluruh ke arah pembangunan pendidikan para pelajar. Bilik darjah abad ke-21 di Sekolah Kebangsaan Sungai Rual telah dilancarkan di mana bilik darjah tersebut telah diubah suai dan dilengkapi dengan teknologi dan infrastruktur pembelajaran. Antaranya komputer dan projektor untuk menggalakkan literasi digital di kalangan pelajar dan menambah baik proses pembelajaran secara keseluruhan. Bagi kalangan para guru, ini merupakan satu petanda yang baik kerana masyarakat orang asli sekarang sudah dapat membuka minda mereka untuk bergerak ke fasa yang lebih berdaya saing dalam aspek pendidikan. Kalau reaksi yang dapat kita lihat daripada murid-murid di SK Sungai Rual ni, memang mereka terlalu berminat sebab mereka sudah pengalaman yang lalu, daripada tahun-tahun yang lalu, program Empower ni telah banyak dijalankan di SK Sungai Rual. Jadi untuk tahun 2018, apabila kita sekali lagi bantuan dapat disalurkan oleh Empower ECR, penerimaan murid-murid amat positif lah. Jadi mereka amat berminat dengan program yang telah dianjurkan. Di Kelantan, program Empower ECR telah diperkenalkan di daerah Jeli pada tahun 2011. Sehingga kini, program tersebut telah memberi manfaat kepada lebih 18,190 pelajar menerusi latihan akademik Empower ECR yang mana sebanyak 84% daripada para peserta telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik masing-masing. Program Empower ini amat berkesan sebab itu dalam perancangan ECR, projek ini kita akan teruskan dan akan meningkatkan lagi bilangan student dan juga bilangan usahawan supaya mereka tu kita dapat membantu lebih ramai terutama luar bandar dan B40 untuk keluar daripada B40. ECERDC juga telah menubuhkan pusat latihan Empower ECER di Sungai Rual. Program ini telah memberi manfaat kepada golongan belia dan dewasa yang ingin meningkatkan taraf hidup mereka melalui bidang keusahawanan. Kursus-kursus yang ditawarkan di pusat ini direka khas dan disesuaikan untuk memenuhi gaya hidup orang asli. Pada masa yang sama juga, ia memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan. Sebagai contoh, kursus-kursus yang ditawarkan termasuklah kraftangan asli, pendandanan rambut, pengumpulan dan pemprosesan hasil hutan dan herba, penternakan lebah dan pemprosesan madu keluyur, serta pengurusan perniagaan. Kursus-kursus ini telah dihadiri oleh kira-kira 100 peserta orang asli dari kawasan tersebut. Bagi Muhammad Samsul Harun yang berusia 20 tahun, merupakan seorang penganggur sebelum menyertai kursus pengurusan perniagaan di bawah program latihan kemahiran dan keusahawanan Empower ECER. Ketika beliau masih mengikuti latihan, Samsul telah berjaya membuka gerai burger pada awal bulan Mac 2018 dan kini memperoleh pendapatan lebih RM180 setiap hari. Yang paling penting, kita menggalakkan mereka buka bisnes. Sebab itu kita ada fasa dipanggil fasa bimbingan. Yang ini kadang-kadang makan masa setahun ataupun 6 bulan. Kita nak pasti kita bimbing mereka sampai mengambilkan mendapatkan CJ SSM
mendapatkan kedai, pemasaran. Itu kita akan bantu mereka. Mendapatkan pinjaman. Dan kita juga ada bagi bantuan peralatan dengan kerjasama Teraju SCR. Mereka mendapat bantuan peralatan mana yang layak lah kan. Dapat bantuan sehingga RM10,000. Dengan bantuan modal sebanyak RM2,500, anak muda ini memulakan perniagaan menjual burger seawal pukul 5 petang sehingga 12 malam. Sebahagian daripada hasil jualan itu disimpan untuk dijadikan modal bagi memperluaskan perniagaan sama ada berniaga di pasar malam maupun di tempat lain. Dahulu sebelum saya mula berniaga, memang saya tercari-carilah mana tempat untuk saya belajar, untuk berniaga. Saya cari tempat untuk untuk menuntut ilmu sikit-sikit tu. Tapi sekarang bila Empower SCR dah ada kat sini, semuanya okey. Pelaksanaan projek Agropolitan Kelantan Selatan di Rantau Manis, Gua Musang merupakan sebuah inisiatif pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC sejak 2009. Sehingga kini, projek ini telah memberi manfaat kepada hampir 600 peserta dan ahli keluarga yang kini menikmati pendapatan yang lebih tinggi dan taraf hidup yang lebih baik. Agropolitan Kelantan Selatan adalah sebahagian daripada inisiatif Agropolitan yang diperkenalkan di bawah Pelan Indo ECER yang pertama bersama-sama dengan Agropolitan Pekan di Pahang dan Agropolitan Besut Setkiu di Terengganu. Cabaran utama ialah peserta lah. Sikap orang kata di Malaysia ini, kalau seseorang itu sanggup bekerja atau mempunyai mentaliti yang orang kata yang positif, mereka tak ada masalah. Dan sebab itu program ini dia bukan untuk meningkatkan pendapatan saja. Dia lebih kepada perubahan minda. Perubahan itu sebab itu kita melaksanakan berbagai program motivasi, program kemasyarakatan. So kemiskinan tegar juga berkait dengan isu-isu sosial. So itu yang kita cabaran-cabaran yang hadapi oleh projek inilah. So ECR bersama dengan Kesedar bertukar lumus lah. So kita bertukar lumus bagi menyedarkan mereka. Sebab itu kita adakan program yang orang kata yang berterusan dari segi latihan, motivasi dan orang kata pelaksanaan career and stick lah untuk memastikan mereka lebih produktif dalam pekerjaan dan mementingkan kemasyarakatan, mementingkan keluarga dan mementingkan pelajaran anak-anak. ECERDC telah melaksanakan pelbagai projek dan program berimpak tinggi yang telah mewujudkan pekerjaan baru dan peluang kesawanan untuk rakyat. Aktiviti ekonomi utama di tapak projek ini adalah peladangan kelapa sawit, manakala penanaman koko pula merupakan aktiviti ekonomi sekunder. Seluas 2,070 hektar tanah untuk ladang kelapa sawit dan 160 hektar untuk penanaman koko telah diperuntukkan oleh ECERDC untuk projek ini. Kejayaan yang dicapai oleh peserta Agropolitan ini jelas menunjukkan impak pendekatan inklusif dan holistik ke arah meningkatkan tahap pendapatan ekonomi dan pendidikan komuniti kumpulan isi rumah B40, terutamanya di kawasan luar bandar. Melalui pelibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti ekonomi ini, peserta kini dapat menikmati pendapatan bulanan yang stabil secara purata sebanyak RM1,500 berbanding hanya kira-kira RM350 sebulan sebelum menyertai projek Agropolitan. Saya fikir masa lepas saya kerja kilat tak apa-apa kau bila. Jadi kalau ada projek Agropolitan ni, saya ada rumah, ada tanah. Mungkin masa depan anak bini ada terjamin. Jadi saya mahu, alhamdulillah boleh. Kalau nak banding dengan keadaan saya kerja di luar sebelum masuk sini, dengan keadaan rumah, tempat duduk, kadang-kadang tempat kerja tidak tentu. Dan anak-anak saya kadang-kadang
macam nak pergi belajar pun tak dapat. Maklumlah, kemudahan tidak disediakan. Kalau nak banding saya masuk di ECR, bermakna banyak kemudahan yang disediakan. Di bawah projek Agropolitan, golongan miskin Tegar ditempatkan semula di rumah-rumah baru yang dibina oleh ECRDC dan diberikan pekerjaan dalam aktiviti-aktiviti perniagaan tani untuk memperoleh pendapatan yang mampan. Bila saya serta projek ni, maknanya kerja saya macam dah ada kerja tetap lah. Dia bagi ladang sawit, dah pucuk pendapatan yang lain pun saya ada tanaman sekuda itu koko. Tak banyak pun, tapi boleh menapung lah. Boleh buat duit tambah lah. Sebelum kita meracun, ECRDC telah bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar yang bertindak sebagai agensi pelaksana utama untuk projek Agropolitan Kelantan Selatan. Pertama sekali, kita tengok agensi ini telah membantu meningkatkan kemahiran peserta tempatan melalui latihan berkala untuk membekalkan mereka dengan pengetahuan teknikal mengenai tanaman kelapa sawit dan koko serta program pembangunan kendiri. Dia punya saluran mengacun dia dan juga kita punya inilah kontrol tempat mengacun kita ni. Sebagai ejen pelaksana, Kesedar juga menyediakan pegawai dan kaki tangan untuk menguruskan projek ini. Malah kami mewujudkan satu unit khusus yang dikenali sebagai unit Agropolitan untuk menguruskan projek ini. Kami juga melantik anak syarikat Kesedar iaitu Kesedar Perkilangan Sendirian Berhad sebagai ejen menguruskan ladang sawit. Untuk meningkatkan lagi tahap pendapatan para peserta, mereka juga turut terlibat dalam penanaman koko sebagai aktiviti ekonomi sekunder di bawah bimbingan Lembaga Koko Malaysia. Saya ditawarkan untuk masuk ke ECRDC untuk bekerja sebagai di ladang kelapa sawit. Dan dia bagi rumah serta di belakang rumah tu ada untuk tanaman koko. Banyak kelebihan dia dalam segi tempat duduk, dalam segi anak-anak untuk belajar, dan untuk isteri saya juga ialah untuk bercampur dengan masyarakat ya di sini. Dan saya juga sekali. Program inklusif dan holistik yang dilaksanakan oleh ECRDC seperti projek Agropolitan Kelantan Selatan menunjukkan komitmen ECRDC untuk membawa perubahan sosioekonomi kepada segenap lapisan masyarakat. Perubahan ketara yang dapat dilihat terutamanya di kalangan masyarakat di kawasan luar bandar telah memberi motivasi kepada ECRDC untuk mempertingkatkan lagi usaha bagi membawa perubahan kepada rakyat dalam menghadapi fasa pertumbuhan ECER yang seterusnya. Di seluruh negeri Kelantan, program pembangunan modal insan ECRDC telah memberi manfaat kepada lebih daripada 28,000 rakyat setakat ini. Sebanyak 93% daripada keseluruhan peserta di negeri ini adalah terdiri daripada golongan B40. Selepas tahun 2019, projek ini tidak memerlukan bantuan kerajaan lagi dan projek ini boleh berdikari. Maknanya pendapatan daripada ladang, koko dan sebagainya boleh memberi income ataupun pendapatan yang stabil untuk selama-lamanya kepada penduduk di kawasan Agropolitan Kelantan Selatan ini.